Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kepada penonton dan juga para subscriber semua kerana masih sudi singgah di sini dan juga sentiasa bersama kami. Kepada mereka yang baru singgah di sini, jangan lupa untuk terus bantu kami dengan klik butang subscribe untuk terus mengembara bersama kami. Kepada anda semua di luar sana, anda juga dijemput untuk bersama-sama kami untuk mengembara mengelilingi Malaysia pada tahun 2022 dan seterusnya ke hadapan. Jangan lepaskan peluang ini, jom sama-sama kita keluar dan travel menikmati keindahan Malaysia kita. Pada episod yang lepas, kami telah berkongsikan kepada anda perjalanan singkat kami selama 2 hari 1 malam di negeri Perlis, Malaysia. Sepanjang perjalanan di hari pertama, kami sempat singgah ke beberapa tempat sepertinya pintu gerbang masuk ke negeri Perlis. Kemudian tempat kedua adalah titik terpanas di Malaysia iaitu Chuping di negeri Perlis. Kemudian diteruskan lagi dengan lokasi ketiga iaitu Superfruit Valley. Kemudian kami sempat juga singgah dan pusing-pusing di Padang Besar walaupun tak lama kerana keadaan terlalu sesak. Kemudian seterusnya diteruskan lagi, kami sempat pergi ke stesen kereta api negeri Perlis yang bersebelahan dengan sempadan Thailand. Pada waktu ni sempadan Thailand belum buka, so dapatlah feeling berada dekat-dekat dengan sempadan dan dapat lihat keadaan di sekitar Thailand. Lokasi terakhir pada hari pertama ini adalah kami decide untuk stay dan camping bersama Ustaz Ismail di negeri Perlis. Lokasi ini adalah lokasi campsite Sungai Jernih Perlis. Keesokan paginya kami dikejutkan awal pagi oleh hujan yang lebat dan suasana yang agak sejuk. Tapi tak apa sebab memang kita orang dah decide untuk bangun awal sebab kita orang ada planning untuk pergi ke suatu tempat rahsia yang perlu sampai di sana pada awal pagi untuk menikmati pemandangan yang cantik. Okey, siap je solat subuh pagi tu, kita orang terus bergerak ke tempat yang kita orang nak tuju. Tapi Ustaz Ismail tak ikut sebab dia nak stay out dan camping lagi untuk hari tu. Ya, betul. Tempat yang kami nak tuju ni adalah Wang Kelian Viewpoint. Dengar kata kat sini kalau kena hari yang hujan, paginya mungkin dapat lihat awan kapet yang cantik dan keadaan di sini sejuk. Okey, kawasan ni dia berada di atas bukit. Jadi bila kita sampai kat sini, kita perlu parking dan berjalanlah sikit untuk sampai ke dataran yang kita dapat view yang cantik tu. So, climbing tu tak tinggi, boleh jalan relax-relax, santai-santai. Suasana memang menarik lah. Masa kami sampai tu, planningnya memang nak datang awal. Tapi rasanya dah agak lewat kot sebab kita orang sampai kat sini pun dah lebih kurang pukul 7 pagi. Jadi orang pun dah ramai dan kebetulan pula hari cuti, so ada bas persiaran yang bawa pelancong, memang ramailah kat sini. Jadi tak dapatlah kami nak merasai atau dapat tengok awan kapet. Mungkin sebab manusia terlalu ramai yang merembeskan haba-haba panas yang menyebabkan udara di sekitar sini panas dan menghalau awan kapet tu lari daripada sini. Tapi overall kat sini memang tak mengecewakan. Kita masih lagi boleh lihat di sekeliling sekitar Perlis ni masih banyak lagi hijau-hijauan. Okey, seterusnya selepas kita orang turun daripada viewpoint ni, kita orang decide untuk round-round ke Timah Tasuh, dataran Timah Tasuh untuk tengok keadaan dan tinjau keadaan di sana. Kita orang just pantau kawasan je dan tak singgah kat sini sebab keadaan sebenarnya hujan ni kalau kita tengok dalam gambar ni. So dekat sini luas, memang lapang, memang patutlah ramai yang selalu bercamping kat sini. On the way keluar pada kat sini, kita orang sempat singgah ke resort Timah Tasuh. Yap, dalam ada apa? Dalam ada tempat rekreasi, basikal menjalan-jalan kereta api, nampak bergambar orang itu lah. Boleh jalan sampai ke belakang tu ke tak? Dia kena parking kat situ. Lepas tu kena jalan kaki dalam tu. Ada basikal, semua kena ambil basikal dalam tu. Oh, rupanya kat sini lah tempat yang ada train, ada dinosaur, transformer sebagai tu. Tapi kita orang tak singgah. Kita orang just tanya-tanya je. Kemudian kita orang keluar dan terus menuju ke Bukit Air.
Okey, kawasan Bukit Air ni agak jauh di pedalaman. Semestinya suasana dia nyaman dan sejuk. Pada hari Minggu pun agak ramai orang datang kat sini untuk mandi manda. Tapi untuk bagi kami apa yang kami dapat tinjau di sini, keadaan dia luas tapi tak terlalu terurus, sampahnya masih banyak dan juga tak ada penjagaan yang rapi. Seterusnya kita orang pergi ke Kuala Perlis. Destinasi kita orang sebenarnya nak lalu Jambatan Pelangi tu. So sempatlah juga kita orang santai-santai berjalan-jalan tengok ke Jambatan Pelangi. Dan cadangan awalnya nak teruskan jambatan ni turun ke seberang dan jalan-jalan di dalam kampung warna-warni tu. Tapi sayangnya dekat kampung tu tengah banjir sebenarnya. Kebetulan masa kita orang sampai kat sini ni sebenarnya hari Isnin. Jadi dia ada fenomena air pasang besar. Dalam masa yang sama juga hujan agak lebat semalam. Jadi air di darat tak boleh turun ke laut, manakala air yang di laut pula tinggi. Jadi menyebabkan fenomena banjir mengejut macam ni lah. Kebetulan pihak-pihak yang berwajib pun tengah standby untuk kalau ada mangsa-mangsa yang perlukan bantuan. Tapi alang-alang dah sampai kat Perlis, kita orang tetap juga nak pergi tengok kampung warna-warni tu. Jadi kita orang decide untuk drive dan pergi cari jalan yang boleh direct pergi ke kampung warna-warni tu di seberang sungai sana. Bila sampai kat sana, dapatlah kita orang tengok sendiri. Memang menarik kampung ni, memang berwarna-warni, memang muafakat di kampung ni sangat tinggi. Alangkah indahnya kalau dapat jalan-jalan kat dalam kampung ni. Tapi itulah sebab keadaan banjir, air pun masih banyak lagi. Yang peliknya, diorang kat sini memang dah biasa kot. Sebab air sampai ke paras lutut dalam rumah pun masih ada lagi yang dekat depan rumah tengah enjoy makan nasi ramai-ramai. Selalu diviralkan dekat negeri Perlis ni ada pasar yang jual kat atas bot. Rupa-rupanya tak adalah betul-betul pun. Dia ibarat jualan bot di dalam kolam di dalam komplek JPS Perlis saja. Tak adalah besar mana. Maknanya kalau JPS tutup, tak adalah kita dapat beli belah dekat pasar tu. Jadi alang-alang kita orang dah sampai dekat area JPS ni, kita orang ternampak ada satu titik gantung yang agak menarik di area-area sini. Jadi kita orang ambil kesempatan ni untuk merasai sendiri jambatan gantung ni. Agak panjang dan semestinya agak kukuh lah. So jangan risau kalau anda anak-anak kecil ke, anda boleh bawa dia orang jalan-jalan kat sini. Memang sangat enjoy. Kebetulan masa ni pula tengah mendung, jadi taklah panas untuk jalan-jalan. Cumanya kalau masa air pasang rasanya mungkin lagi menarik dekat sini. Kalau ada jualan, lagi bagus. Seterusnya kami teruskan perjalanan dan melalui kawasan makanan Bintung. Sebenarnya kat area Bintung ni memang terkenal dengan macam-macam makanan, tapi waktu malam lah. Waktu siang agak sunyi. Dan dekat-dekat area sini juga sebenarnya ada Taman Sakura. Taman Sakura ni memang penuh dengan bunga-bunga kalau musim bunga lah. Kalau macam kita orang datang musim hujan ni, tak ada apalah jawabnya. So just round-round and then kita orang decide untuk balik. Sebab dah tak ada dah destinasi lain yang rasanya boleh pergi hari Isnin. So kita advise untuk korang semua, andai nak datang ke negeri Perlis, better jangan choose hari Isnin sebab kebanyakan kedai ditutup pada hari Isnin. Sampai di sini dulu perkongsian kami untuk kali ini. Pastikan anda klik pada butang subscribe untuk terus bersama kami. Dan jika anda suka video ini, klikkan pada butang like. Jangan lupa juga untuk klik pada butang bell icon untuk menerima notifikasi pada video-video akan datang. Sehingga berjumpa lagi, terima kasih dan jumpa lagi.